Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 3 Februari 2015. Kerajaan negeri bersetuju meluluskan dana sebanyak RM500,000 kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan untuk membuka sebuah tapak pasar tani kekal di Jalan Taruka Lakin. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, tapak tersebut akan menggantikan tapak pasar tani sedia ada berhampiran Stadium Lakin yang akan dibangunkan untuk pembangunan lain. Mungkin apabila dipindahkan ke Jalan Taruka, keadaan yang serupa akan juga dapat kita wujudkan di sana untuk pasar tani kita. Dan sudah tentulah ia menjadi tempat tumpuan utama. Dia termasuk dalam peta pelancong yang datang dan berkunjung ke negeri Johor, khususnya Johor Bahru. Dan dalam konteks ini saya juga difahamkan bahawa tadi Tan Sri Ibat juga telah sentuh, Tuan Haji Sapawi juga telah sentuh untuk membina pasar tani yang setelah 30 tahun sudah tentunya bertaraf lebih tinggi daripada keadaan sedia ada, bahawa usaha dan dana bagi menyempurnakan projek ini adalah besar. Dan pihak FAMA mungkin memerlukan sedikit sebanyak sumbangan bantuan daripada kerajaan negeri. Maka kerajaan negeri tidak ada halangan untuk menimbang. Kita tadi saya difahamkan jumlah yang dikemukakan adalah sebanyak RM1 juta. Kadang-kadang saya tahu dikemukakan jumlah itu, kalau dipotong masih lagi dapat jumlah yang memang sebenarnya rendah. Walaupun setakat ketika ini jaminan yang boleh saya beri ialah sebanyak RM500,000. Tambah beliau, kerajaan negeri juga meluluskan pembinaan 2 buah pasar tani kekal yang akan dibuka di kawasan Endau Mersing dan Permas Johor. Beliau berkata demikian sewaktu berucap pada Majlis Malam Gemilang dan Anugerah Pemasar sempena ulang tahun ke-30 Pasar Tani Peringkat Negeri Johor. Dalam pada itu, para peserta pasar tani menyambut baik usaha yang dilakukan kerajaan negeri dan FAMA dalam membangunkan pasar tani ke arah yang lebih baik. Cadangan pasar tani kekal tu memang bagus sebab macam yang others tahu, sebab pasar tani yang kita telah lama gunakan tu, tapak pasar tani tu dah nak diambil balik kan. Jadi mungkin kalau kita redha dengan benda tu, kita akan dapat yang something yang lebih bagus daripada tu. Macam tu saya rasa saya sokonglah. Jadi yang saya nampak dengan wujudnya pasar tani kekal ni memberi peluang kepada usahawan-usahawan Bumiputera khususnya untuk lebih maju, berdaya saing lah, lebih teratur lah bila ada pasar tani kekal, di mana mereka dapat berniaga hari-hari lah, sehari-hari, daripada segi mana untuk meningkatkan ekonomi keluarga di samping ekonomi negara sekali lah. Jadi kami sangat-sangat berharapkanlah usaha kerajaan untuk mengadakan pasar tani kekal ni dapat dilaksanakan secepat mungkin lah. Sebab ini salah satu daripada impian kami di pasar tani yang selama ni berniaga di bawah payung. Sementara itu, sebanyak RM190.3 juta telah dicatatkan daripada hasil jualan pemasaran hasil tani melalui pasar-pasar tani sepanjang tahun 2010 hingga 2014. Datuk Muhammad Khalid berkata, pasar tani merupakan antara kawasan utama bagi masyarakat di negeri ini melibatkan diri dalam perniagaan dan keusahawanan. Dan cara yang terbaik untuk mereka mendapat manfaat ialah dengan kita mengupayakan mereka. Dan pengupayaan itu hanya boleh dilakukan melalui 2 cara, 2 pendekatan. Yang ini saya selalu tekankan. Satu, melalui usaha kita beri mereka ilmu, mereka menguasai ilmu. Dan yang kedua, melalui galakan mereka untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Dan kita dapat lihat bagaimana pasar tani menjadi tapak dan tempat mengasuh, melahirkan usahawan, peniaga-peniaga. Dan hari ini tadi Datuk Tan Sri Pengerusi FAMA telah menyatakan betapa FAMA juga mempunyai usahawan-usahawan FAMA
Yang mana saya difahamkan bahawa daripada jumlah tersebut, kalau tak salah 40% daripada peserta adalah terdiri daripada kelompok belia di bawah umur 40 tahun. Tambah beliau, pada tahun ini Fama dan Kerajaan Negeri turut bersetuju untuk membuka beberapa lagi tapak pasar tani di Taman Saintex Kota Masai, Taman Perumahan Mutiara Rini dan di beberapa lagi kawasan yang masih dalam kajian. Johor merupakan negeri pertama menganjurkan program Taklimat Public-Private Research Network PPRN bagi membincangkan pelbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para usahawan. Menurut Pengurus Besar Perbadanan Usahawan Johor Berhad PUJB, Hasrin Hashim, beliau berpuas hati kerana Johor berpeluang mengikuti program berkenaan sekaligus dapat memberi penyelesaian kepada usahawan yang mengalami sebarang masalah dalam perniagaan masing-masing. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak kementerian kerana memilih Johor sebagai negeri pertama untuk bergerak dalam inisiatif yang diwujudkan ini. Kita dimaklumkan bahawa sebelum ni mereka ada membuat pilot test dan 2 kali running of the program untuk melihat keberkesanan, dan memang terbukti apa yang mereka lakukan menepati apa yang pihak industri khususnya usahawan perlukan pada ketika ini. Beliau berkata kepada TV Selatan selepas Taklimat Public-Private Research Network PPRN di Pusat Pembangunan Usahawan EDC, Pusat Perniagaan Uda Johor Bahru. PPRN telah diperkenalkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan dan Malaysian Technology Development Corporation MTDC yang merupakan satu inisiatif baru di bawah bajet 2015 ke arah mencapai matlamat pembangunan usahawan tempatan secara inklusif. PPRN akan dilancarkan secara rasmi pada 24 Februari depan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sementara itu, beberapa usahawan yang ditemui TV Selatan mengatakan taklimat PPRN yang dianjurkan dengan kerjasama EDC memberi mereka medium untuk melaporkan sebarang permasalahan yang dihadapi di samping mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Saya dapat maklumat ni daripada agensi Mardi untuk salam perkenalan dengan PPRN untuk menyelesaikan serba sedikitlah apa masalah yang timbul daripada pihak syarikat. Jadi apa yang saya nampak memang suatu idea yang bagus pada saya, tetapi pada saya bajet R&D dalam usahawan industri kecil ni memang limited. Syarikat saya memang untuk allocate bajet untuk R&D adalah sedikit. Saya pun belum berfikir lagi. Cuma memang ada problem yang perlu diselesaikan, tapi melibatkan kos yang agak tinggi. PPRN sempena seminar yang dibuat oleh EDC untuk menyelesaikan masalah mesin dan juga masalah teknikal yang berkaitan, macam untuk dia scale up kita punya sekarang pengeluaran katalah 20 unit kepada 100 unit. So PPRN dia akan bantu dalam umpamanya guide kita untuk membesarkan lagi lah kita punya perniagaan tu, mana mereka akan tolong kita untuk macam santan tu dengan aiskrim dia sejuk beku, jadinya dia akan bantu untuk mengekalkan sama ada santan tu jadi lebih lama, sebab sekarang keadaan santan tu dia cuma boleh tahan untuk setahun, dan mungkin PPRN dia akan come out dengan satu solution yang santan tu boleh tahan untuk 2 tahun. Jabatan Immigration Johor baru-baru ini telah menganjurkan satu karnival bersempena Hari Immigration bagi meraikan para pegawainya yang telah berkhidmat selain bertujuan mengukuhkan perpaduan antara satu sama lain. Pengarah Immigration Negeri Johor, Rohaizi Bahari berkata, bagi tahun berakhir 2014, warga Immigration telah mencatatkan pencapaian yang membanggakan dan usaha bagi meningkatkan mutu perkhidmatannya akan terus dilaksanakan. Pencapaian keseluruhan Jabatan Immigration Johor sepanjang tahun 2014 adalah sangat-sangat memberangsangkan, walaupun terdapat sedikit penurunan dari segi bilangan pergerakan pelawat di pintu-pintu masuk darat. Pada tahun 2014, seramai 65,306,000 pelawat telah diperiksa masuk, dan jumlah ini adalah penyusutan sebanyak 5% berbanding tahun 2013, iaitu seramai 68,400,000 orang.
Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Immigration Johor sempena Hari Immigration Malaysia di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Setia Tropika Johor Bahru. Hadir sama Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia, Datuk Mustafa Ibrahim. Gerakan mencari seorang anggota tentera yang dilaporkan hilang selepas bot dinaiki bersama seorang lagi rakannya terbalik di Ulu Sungai Endau di kampung orang asli Tanah Abang, Mersing pada Ahad lepas diteruskan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Mersing, Muhammad Alias Hussein berkata, operasi mencari dan menyelamat Hamdan Hassan, 41 tahun, yang merupakan anggota tentera dari Kemah Kota Keluang, disambung semula selepas pencarian ditangguhkan berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Muhammad Alias berkata setakat ini cuaca di kawasan sekitar adalah baik dan operasi berkenaan dijangka diteruskan. Difahamkan Hamdan hilang ketika cuba berenang ke tebing sungai tersebut semasa bot berkenaan terbalik, manakala rakannya Zainuddin Ibrahim, 41, berjaya diselamatkan penduduk setempat selepas terlihat dia berpaut pada bahagian bot yang hanyut. Dikatakan mereka ke sungai berkenaan untuk memancing. Seramai 163 pendatang asing tanpa izin parti ditahan oleh Jabatan Immigration Johor dalam satu serbuan yang diadakan di Jalan Tebrau Setanggi, Mukim Pelintung semalam. Timbalan Penolong Pengarah Immigration 1 Johor, Gajendra Bahadur berkata, operasi Ops Sapu yang bermula pada pukul 1.30 pagi itu disertai 103 pegawai dan anggota dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Memetik laporan utusan online, seramai 145 lelaki dan 11 wanita ditahan yang terdiri daripada seramai 45 warga negara Indonesia, 64 warga negara Bangladesh, 6 warga negara Pakistan, manakala Myanmar, Vietnam dan Nepal masing-masing 35, 7 dan 6. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke lokap bahagian penguatkuasa Immigration Johor di Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Dalam operasi tersebut, seramai 350 warga asing yang bekerja di tapak pembinaan berkenaan diperiksa sebelum 163 daripadanya ditahan. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan hari ini. Kami warga kerja TV Selatan mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Thaipusam kepada semua warga Hindu. Semoga sambutan Thaipusam pada tahun ini berlangsung dalam suasana muhibah. Salam takzim.